A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa? Aida Zurin orang pertama. Tahniah Aida. Zaris nombor 2. Lepas tu Akil Naufal nombor 3. Insinyur Haji Rocky Mavia nombor 4. Amir Kamal 5. Haji Zainon Singapura 6. Ya. Lepas tu siapa? Amaris Gitar Smith nombor 7. Ya, lepas tu Harul Hezri, ya, ini top 10 ya. Mulyati, ya, Mulyati apa nama? Lepas tu Cik Akmal Musa, Nur Azimah, ni top 20. Nur Azimah, Liza Hardi, Akmar Aziz, Sharifah Azizan, Cik Akmal Musa dah sebut tadi, Kamisa Rasman, Fatimah Abdul Wahab, ni semua. Like dan share ya. Like dan share pada 10 geng, 10 kawan, ya, supaya ramai dapat orang manfaat. Hari ni hari Selasa, ya. Said Imran, Arifin, Nurin Nur, Lita Welita dah masuk, Khatijah Harun ni top 20 ya. Akmar Aziz top 30 ni. Nora Abdullah, Salasiah Muradi, Badli Ishak, Hasni Hashim, Billy Jongga, Ramini Hussein, Zahra dan Syahrum. Okey, Sadiat Siman, ya. Suwarti, ya. Siti Aisyah, ya. Alpur Rabiatul Adawiyah, Badul Alam, Tabung Korban masuk, ya. Farida Ida, Hani Muhammad Shah. Lepas tu Rabda Dawiyah dah sebut, Mun Maismah dah sebut, Bidadari Jannah tu dia, tahniah Bidadari Jannah. Asmarina Kak Asni, Ida Hafida, Sabri Das, ya. Nisa Hasan, Hanina Ani, Jamalia Nawawi, Intan Aziz, Syarifah Azizah, Syarifah Habibah, ya. Nora Nisha, Panjang Jordan, Hasmah Yusof. Wow, laju. One tip 144 masuk kelas, 85 share dah, ya. Panjang Jordan dah ada. Siapa lagi? Nani Triana, Cikgu Zaman masuk, Amrin Hussein, Litawa dah sebut, Zohari Misnan, Siti Hajar, ya. Norma Basar, Mulyati Mulia, Siti Mariamah, ni orang geng Singapura ni, ya. Dr. Narimah dah masuk, Mun Majma, Ina Zalina, Fazlina, Yusmim, Cik Guzam tadi dah sebut, Umi Kalsum, Yan Yayan, Zakia Khan, Syamsiati Samsudin dah, Asmarina Kacik dah, Amir Hamzah, Wong Jowo dah masuk, ya. Nur Aini, Miah Idi, Nur Zinur, 115 share, not bad, very good. Yan Yayan, cepat, make it 200. Kita sambung topik yang penting. Ain Azrin, Takeshi Kanishiro dah share, terima kasih. Harijah Syah Awang, ya. Terima kasih. Lini Khairuddin, Suwarti dah sebut, Jebon, Mrs. Ellen, Nur Hasninda Halim, cepat. Mira Abdul Rahman, Wong Jowo pun dah masuk kau. Jukipli, ya. Jukipli Awang Tamin Kipli, ya. Aziza Awang, Cik Arman, Syarifah Aziza, Alam Ahmad dah sebut, Cikgu Zam dah sebut tadi, Aisyah Nasir, Waalaikumsalam, Fika Asyari, Yan Yayan, dah sharing dah, ya. Jebon pun dah share. Rina Lin, ya. Share 172 shares. Wow, very good. Has Habu, Umi Kalsum, Syasha Arab, Aziza Awang, jangan lupa sedekah subuh. Tahniah, ya. Mereka yang sedekah subuh. Ada masih orang terus banyak berpuasa, ya. Walaupun semalam 10 Asyura, hari ni 11, dia berpuasa lagi. Tahniah Zaim Hadi Meskam, sebab puasa di bulan Muharram ni sangat bagus, ya. Ni Azian Mak Soleh, Abdul Rahman dah sebut, Aida Makno, Patch Adam Story, lama tak nampak, ya. Misa dah sebut, Surya Muhammad Aris dah, Baba Hassan, Olin Kitchen, Salma Ismail, Abu Rahim, Sandra Allen, Wan Zakiah, yang 194 share. Cepat sikit lagi. Saiful Osman, Ramlah Zul, Misa dah sebut, Asmarina dah sebut. Okey. Oh, dia share kat FB tu Abah, dia kata, ya. Rohani Idris, 198, Umi Kalsum, Syamsina Sa'ad, Siti Mariamah Singapura dah sebut, ya. Misa dah sebut, Mira Abdul Rahman dah share, terima kasih. 204. Okey, dah kena start. Khatijah Harun, Lunari, Zeti Jazz,
Zurina Muhammad Isa dah ada dan share. Terima kasih. Ramla Gani, Abdul Rahman dah sebut. Cinta Kumamirus dan share. Nurizan Sulaiman, oh dia share dengan ramai geng ya. Umi Kalsum. Hati boleh sabar, perasaan macam mana kata Umi Kalsum. Tak apa ya. Kita belajar untuk maafkan. Nuraini Lope Azhani, fisioterapis tu dia. Umi Ellen, Mas Rina, Cinta Kumiru Abdul Rahman dah. Nurmala Abdul Jalal, Cikgu Ahmed menulis. Cikgu Ahmed ni jangan nampak cikgu. Alright. Okay. Amanda Siti Alicia. Baik, kita buat ya. Puan Muhammad Salma Sa'il, Sarah Ismail. Hari ni 180 dalam satu kelas. Make it more lah ya. Make it more. Terus share dan beritahu kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat. 220 dah share. Tok Abah sambung ya. Topik kita, tips untuk sentiasa happy. Tips untuk sentiasa happy. Ya, yang penting kita happy, kata lagu. Ya, yang Tok Abah pernah ingat lagu lama lah. Kita kena happy, dia kata ya. Sebab happy dalam bentuk yang positif, dalam bentuk yang syariah compliant akan membawa kebaikan. Sebab orang yang happy can produce their best. Bila anda gembira, ceria, ada potensi untuk melakukan yang terbaik. Itu kajian psikologi ya. Memanglah it makes sense pun ya. When we are happy, hormon-hormon gembira telah keluar, maka kita akan lebih bertenaga, bersemangat dan lebih fokus, lebih produktif, lebih kata tu mudah untuk buat teamwork. Sebab orang yang happy, maka dia mudah bekerjasama dengan orang lain. Orang yang murung, dia lebih mudah suka bersendirian ataupun ada silo mentality. Orang yang murung, dia tak berapa selesa campur orang. Most people who are highly stressful, yang ada kemurungan, dia prefer to be alone. Ini typical manusia. Ini sifat menjadi manusia. Jadi jom kita cuba dan usaha untuk gembira, untuk jadi orang yang lebih bermanfaat, jadi aset, dan yang penting kita mampu lakukan yang terbaik gitu ya. So hari ini hari Selasa 9 bulan Ogos ya, 11 Muharram. Mudah-mudahan kita terus ada semangat tahun baru, semangat transformasi, semangat hijrah diri dan semangat untuk memilih untuk bahagia no matter what. Bila kita dicabar dengan berbagai-bagai masalah, ujian, mihna, kita boleh rasa sengsara ya, boleh pilih untuk rasa sengsara ataupun rasa bahagia, itu hak kita, ataupun kita kata tu terus overhaul diri kita dan maju ke depan ya, dengan cara yang Allah redha ya, yang syariah compliant. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 9 sebab Tok Abah biasanya dalam keadaan normal Tok Abah akan berhenti di bilangan yang ganjil sebab Allah itu witir. Jadi kita ambil sunnah ya, kita ambil yang ganjil lah. Ambil wuduk pun 3 kali ya, sembahyang pun sembahyang witir, tutup amalan kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Alright. So yang untuk mereka yang menyambut hari lahir, happy birthday, happy anniversary. Selamat menimang cahaya mata, menimang cucu. Untuk mereka yang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Tak silap menantu Tok Abah mungkin dah sampai daripada balik daripada Jeli malam tadi naik bas. Mungkin dah sampai pagi tadi di apa nama kata perhentian bas salah apa ni di mana Bandar Baru Selatan apa ni ya, di tempat biasalah ya, Central Station. Okey, Sungai Besi. Mudah-mudahan selamat semua ya, dan mereka yang yang bekerja selamat menjalankan tugas, mereka yang dah bersara selamat menjalankan kegiatan amal. Guys, dah bersara but don't stop doing something positive. Orang akan bahagia, ceria dan rasa berguna, akan jadi aset selagi ada something to do, someone to love and something to look forward to. Tok Abah ulang dah 100 kali ya. So ada satu-satu nak dilakukan, jadi kita akan rasa berguna. We are useful to this world. Sebab Tuhan hantar kita ke dunia atas misi yang sangat mulia. Jadi ibadur rahman, jadi hamba, jadi khalifah. Khalifah min pentadbir. Kalau maksud orang awam lah, pentadbir. Tapi kalau ikut bahasa khalifah, khalafah ya. Tak apa belajar, cuba-cuba nak belajar bahasa Arab ya. Khalafah artinya kemudian, behind. Behind. Jadi seorang pemimpin kena meninggalkan ya generasi yang akan datang yang lebih hebat, lebih cemerlang, lebih bermanfaat. Jadi pemimpin kena mentadbir alam, mentadbir persekitaran alam sekitar supaya
generasi akan datang dapat menikmati oksigen, menikmati alam yang bersih, menikmati negara yang makmur. So, pemimpin harus bertindak untuk memastikan orang di belakang. Sebab khalifah maksud belakang, behind. Khalifah pemimpin ke depan. Pemimpin tidak semestinya berada di depan, tapi imam kena di depan lah. kecuali Tawbah baru belajar. Taklah baru sangat, tapi belajar tahun lepas kot. Umur 70 tahun baru belajar bahawa boleh tak imam tidak di depan? Boleh. Bila semua dalam keadaan darurat, semua imam dan makmum dalam keadaan yang tidak berpakaian, mereka kena, ada yang ulama kata kena sapu dengan lumpur ke apa. Maaf semua tak ada pakaian, semua telanjang lah. Habis sembahyang wajib tak? Wajib. Walaupun dalam keadaan darurat, maka sembahyang dalam darurat lah. Semua tak berpakaian, kena sembahyang berjamaah, diafdalkan. Macam mana? Imam di tengah-tengah, bukan di depan. Imam tak pakai apa-apa tau. Jadi kalau kat depan, boleh konsentrasi ke? Jadi makmum keliling, imam di tengah-tengah. Itu yang untuk bawa belajar. Mula-mula macam macam teka-teki. Ingat soalan teka-teki daripada Ustaz Piu Salman. Boleh tak imam tidak di depan? Macam mana pula? Imam kena kat depan lah. Yang kita belajar kan. Rupanya bila imam dalam keadaan yang darurat, duduk kat tengah-tengah bila tidak berpakaian. Everybody is naked, then imam bukan di depan. Ini contoh. So, tadi nak defy ataupun nak hujah bahawa pemimpin ada kalanya kena mengikut orang yang dipimpin. Pemimpin kena kadang di belakang, kadang di tengah, of course dalam keadaan biasa mungkin di depan. Pemimpin kena di belakang juga mendengar nasihat orang yang mengikut. Nasihat mak ayah memanglah kena memimpin, tapi ada kalanya minta dipimpin oleh anak-anak. Tak salah mak ayah mendengar nasihat, pandangan dan juga bimbingan anak-anak yang mungkin lebih tahu dalam hal-hal tertentu. Gitu, Okey. Baik. Dah excited nak cakap tentang tips untuk sentiasa happy. Sentiasa excited kan? Sebab Tok Abah dah kena premium cokolate Tok Abah dah kena premium cokolate. Semalam tak boleh iklan walaupun semalam puasa 10 kan. Walaupun ada isu ada Tok Abah baca macam-macam tentang kehebatan 10 Muharram ni. Ada banyak hadis yang palsu sebenarnya. Tok Abah cek semalam baca, tapi you all Google lah. Yang tu bukan bidang Tok Abah Tok Abah tahu sikit-sikit, nanti cakap tak betul. Premium cokolate ni minuman yang lazat, berkhasiat, banyak serat, rasa kenyang, dan yang penting bertenaga, dan it's good for you lah. It's good for me. Sebab Tok Abah dah minum bertahun dah, dah memang rasa segar, rancak pagi-pagi dan bersemangat. Dan mudah, yang penting lawas, rasa kenyang, dan mudah untuk kurang makan lah. Untuk mereka yang nak diet dan sebagainya, it may help. To some people it doesn't help at all. To some people it's very very useful. To many people very very useful. Okay. Dan program kita dibawakan oleh webinar pada 20 Ogos. Selalu tak sebut 20 April. Semalam pun ada netizen tegur, sahabat tegur, bukan 20 April tu Abah, 20 Ogos. 20 April ialah birthday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir 20 April. So 20 Ogos is our webinar, iaitu Mental Perkasa 2.0, mengenal diri. Semalam Tok Abah ada buat rakaman dengan sahabat-sahabat dari Sinar FM. Ada siapa nama Aizat Izzat apa ni, Siti Alizat Siti Alizat dia datang dengan 2 orang, dengan Amy dan juga dengan Ili 3 orang daripada Sinar FM datang buat rakaman untuk dia punya video, dia punya FB, dia punya IG, dia punya Twitter tentang masalah rumah tangga adalah banyak soalan yang ditanya pada Tok Abah. Dia nak buat konten, nak buat TikTok untuk memberi manfaat kepada orang ramai. Tok Abah excited macam mana nak menegur isteri yang masak tak sedap, soalan semalam perlu ke tegur? Kena tegur untuk membangunkan. Kalau tak, awak sengsara, dia pun tak dapat memperbaiki diri. Bagaimana nak melayan orang tua, bagaimana nak kata tu, perlu ke
apa nama, mempamerkan kasih sayang sampai bila perlu ke orang tua travel. Banyak macam soalan. Budak-budak bertanya ni, Tok Abah cuba respon dari kacamata orang tua, ya. Mudah-mudahan memberi manfaat, insyaallah. Itu semalam, ya. Tok Abah seronok, ya. So 20 dan mereka bertanya macam mana, ya, Tok Abah boleh kenal kami punya peribadi. Sebab Tok Abah sambil berbual tu, nak berbual dengan mereka, Tok Abah kena tahu peribadi dia orang. Barulah Tok Abah dapat bercerita, bercakap dengan cara yang customize, sesuai. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Tok Abah kata, wah, kalau you ada peluang, ada masa, join kita punya webinar pada 20 Ogos. Tok Abah akan ceritakan bagaimana nak mengenal peribadi melalui dalam program tu, dalam mengenai 9 cara. Ya, so daripada nama, daripada tarikh lahir, ni tak semua benda-benda yang tidak berlawan dengan syariah, ya. Bukan yang benda-benda yang khurafat ke, ramal-ramal ke, tak masuk. Kita tak masuk campur benda-benda yang syubhah. Kita cakap benda-benda yang hak, yang based on kajian, ilmu dan sebagainya, ya. So yang tak faham jangan terus buat andaian. Tu kena tabayun, kena check it out, kena attend dulu and check. Oh, ingat ada isu ramal-meramal, ada, ya, tengok nasib. Jangan buat pasal, ya. Jangan buat pasal, ya. Sehari satu kali kita buat benda-benda yang bersifat ramalan ataupun tengok nasib, menenung nasib, 40 hari amalan kita Allah tolak. Sanggup, mungkin dalam ditolak itulah kita meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Na'udzubillah min zalik, ya. Mudah-mudahan jangan berlaku begitu. Mudah-mudahan kita dapat mardhatillah. Alright. Daripada perawakan fizikal, muka mak, muka ayah, 95% anak yang muka mak akan ikut banyak sifat peribadi, bakat, ya, talent, ya, selera, penyakit mak. Gitu, ya, ikut observation, kajian, pemerhatian Tok Abah selama 40 tahun lebih di lapangan. Daripada warna kegemaran, daripada tulisan, daripada awak anak nombor berapa, daripada physical feature, daripada apa nama, circle of friends, ya, daripada kita punya gerak batin. So ada 9 cara. Tok Abah akan bincangkan nak mengenal diri, dan insyaAllah exciting, insyaAllah berguna. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, baru dia kenal Tuhan. Dan bila kita kenal orang lain, kita mudah berkomunikasi, mudah jadi pemimpin, mudah jadi pengikut, mudah jadi pelanggan, mudah jadi usahawan. Sebab kita tahu nak melayan kita punya customer dengan cara yang sesuai dengan peribadi, apa nama, personality dan keperluan mereka. Gitu kan? So it's so important. Come, ya, dah beratus orang mendaftar, tapi we want more. Yeah, we want more so that we can share the knowledge pada 20 Ogos. Dan program kita juga pagi ni dibawakan oleh webinar pada 25 Ogos, iaitu jom urus stres di tempat kerja. So jika ada anak, cucu, anak saudara yang masih bekerja, ya, maka suruh mereka attend program Tok Abah jom urus stres di tempat kerja. Walaupun titlenya jom urus stres di tempat kerja, tapi sesuai untuk masalah stres di rumah, ya, dalam masyarakat, dalam NGO, dalam kehidupan. Jadi cikgu-cikgu relevan, mak bapak relevan, counselor of course, ya, atuk nenek relevan untuk dikongsi pada anak cucu, pada orang lain, ya, dan untuk diri sendiri. Sebab orang tua ni macam semalam ada bertanya, ya, saya kan tak tahan dengan, ya, kerana ayah saya yang umur 70-an, ya, Tok Abah pun 71. Jadi macam mana ni? First and foremost, Tok Abah kata, makin tua seorang ayah ibu itu, mereka punya personality kadang macam kanak-kanak, jadi extra sensitif. Dia dah macam, kena ingat, mereka rasa mereka tak ada masa. Jadi they are people in a hurry. Jadi mereka tak sabar, nak cepat. Sebab dia rasa, aku dah 70-an, I can go anytime. Jadi masa aku amat sikit, so dia nak cepat, tak sabar. Mudah sentap dan sebagainya. So first, Tok Abah pesan pada semua anak, jangan anggap mak bapak awak yang umur 60-an, 70-an tu macam dulu. Tenang, matang, rasional. Jangan. Sebab mereka sudah umur 60-70, mereka sudah berubah watak, berubah wajah, berubah dia punya emosi. Tapi always remember the living intention. Mereka cakap marah-marah, mereka tak sabar, mereka banyak bising, mereka ulang cakap sampai 10 kali benda yang sama. Tapi
What is the loving intention? Apakah niat sayang mereka? Mereka nak kebaikan anak-anak, anak cucu, kebaikan anak-anak dan cucu. So, walaupun bunyi macam tak berapa sedap di telinga, tapi niatnya baik. Memanglah niat tak mengalahkan cara. Tahu. Tapi ni mak bapa awak, atuk nenek awak. Kena banyak bersabar. Kena banyak bersyukur. Awak masih ada mak ayah yang cerewet, yang umur 70-an. Ada atuk nenek yang cerewet, yang umur 70-an. Sebab ramai orang lain, mak ayah tak ada, atuk nenek apatah lagi. Adik-beradik pun semua tidak ada. So, dan Tok Abah sebut pada orang yang bertanya, mungkin awak punya mak ayah yang cerewet ni, nanti awak rindukan omelan cerewet mereka ni bila mereka dah tak ada. Bila mereka tak ada, awak akan teringang-ingang, alamak dulu akan ditegur oleh mak ayah aku, akan tegur ini, cakap itu nasihat ini, tanya itu, tanya ini. Itulah yang awak akan rindukan bila mereka sudah tiada. So please appreciate and kata tu raikan, santuni, bantu mak ayah yang sudah berusia. Ini pun satu cara untuk gembira. Ya. So come Tok Abah webinar pada 25 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Boss, send your staff. Minta permission daripada bos untuk datang webinar Tok Abah pada 25 Ogos. It will put you in good state. Anda akan dapat mengurus stres. Sebab Tok Abah dah sebut selalu, kejayaan berada di luar zon selesa. Kalau anda nak jadi orang hebat berjaya, awak memang tidak selesa dan akan stres. Dan urus stres dengan saksama, anda akan terus maju ke depan jadi aset yang terbaik. Anda akan jadi legenda, akan disayangi oleh keluarga, disayangi oleh bos, disayangi oleh semua manusia, semua makhluk. Kucing pun suka ke awak, ya. Lipas pun suka ke awak, lipas. Cucu Tok Abah kalau nampak lebah masuk ke rumah, B, kata cucu Tok Abah, B, yeah, this one dead B, Tok Abah dead B, kata si Aizan, kata si Danny, ya, cucu-cucu yang comel, ya. Tengoklah siapa atuknya. Okey, itu semalam, ya. Nombor semalam, skor nombor 10, nombor 10, tip yang ke-10 untuk sentiasa bahagia, insya-Allah. Ini pun Tok Abah dah cakap all the time dah cakap, tapi kena repeat untuk kita untuk seimbangkan hidup. Kita punya BQ, balance quotient. Tok Abah mencipta model 10Q yang Tok Abah cipta 30 tahun yang lepas, masih relevan insya-Allah, dan Tok Abah masih perkemaskan untuk jadi legacy, untuk tinggalkan pada dunia sebelum Tok Abah meninggal dunia lah, ya. Tok Abah akan perkemaskan dan perkembangkan, dan e-book dah ada. Tok Abah akan sebarkan pada satu dunia. Bagaimana nak menjadikan diri kita seimbang dengan 10Q, ya, daripada IQ, intelligent quotient, IQ intelligent, ini biasa dengar. IQ, EQ, emotional quotient, SQ, spiritual quotient, quotient kerohanian, aras kesolehan, kesolehan. 3. Lepas tu Tok Abah tambah apa? Tambah dengan MQ, motivation quotient, RQ, relation quotient, bagaimana kita berkomunikasi, berhubung. Lepas tu AQ, adversity quotient, bagaimana kita menangani cabaran-cabaran hidup, kemampuan. PQ, physical quotient, bagaimana kita mahir untuk melakukan kerja, bertindak, tahu cara minum yang terbaik, tahu berpakaian, tahu tidur yang terbaik, bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah terbaik, bagaimana buat kerja dengan terbaik. Itu PQ, physical quotient. Kita ada LQ, loyalty quotient. Kita ada VQ, verbal quotient. Kita ada apa lagi? Dan yang terakhir, ya, ialah nombor 10, BQ. Ni atau tak sebut nombor 10 ni. BQ, balance quotient. Jadi bagaimana kita nak seimbangkan hidup kita. Dan dalam konteks ini, untuk happy, kita kena sentiasa balance. Ya, so balance our life. Contohnya work-life integration. Ya, kerja dengan rumah tangga seimbangkan. Dunia dengan akhirat seimbangkan. Ya, kerja dengan rehat seimbangkan. Ya, dunia dan akhirat seimbang. Itu sebabnya Tok Abah selalu sebut sebenarnya ingatkan diri Tok Abah. Ya, barang siapa kejar dunia, sabda Nabi SAW mafhumnya, dunia lari semakin laju, kita tak terkejar. Barang siapa kejar akhirat untuk dapat maradatillah, Allah jadikan dunia kejar kita. Itu kehidupan yang seimbang. Chase the hereafter, the world will chase after you. Kejar akhirat, reda Allah, maka dunia kejar kita.
Jangan takut, itu garanti. Buat apa pun kerana Allah, to please Allah. Ingat, kata Ibrahim Adam pun beratus kali taubat dah pesan, buat apa yang Allah suka, walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka, tapi Allah benci. Sebab bila Allah suka, Allah akan bantu kita untuk disukai oleh makhluk yang lain. Manusia, ular tedung, ya, lipan suka ke awak. Tak adalah. Maksudnya, makhluk tak kacau awak. Bila kita berdamai dengan diri kita, Allah jadikan dunia di sekitar berdamai dengan kita. Pun Tok Abah sebut, that is supposed to be my quotation. Tapi mungkin ciplak ataupun kutip daripada orang-orang lain yang terdahulu yang Tok Abah tak ingat siapa. Okay. So, jom kita seimbangkan hidup kita untuk lebih happy. Malam lawannya siang. Itu sebabnya Tok Abah selalu sebut, jangan tengok kegagalan sebagai lawan kepada kejayaan. Lihat kegagalan sebahagian daripada kejayaan. Kalau awak tak sakit, awak tak tahu, tak appreciate apa itu sihat. Kalau sentiasa malam, awak tak dapat appreciate siang. Itu sebabnya kata Datuk Jamal Abdillah, sendiri katanya oleh Syekh Hussein Sahab, tak apa suka ya, malam mencari mimpi. Tak apa tanya orang tua-tua, cuba sambung, malam mencari, dia kata apa? Siang. Tu lagu apa tak apa kata? Malam mencari siang. Tak ada lagu. Malam mencari mimpi, siang mencari erti. Malam kita membuat matlamat, mencari apa nama inspirasi malam, sebab itu sebabnya Tabah pernah sebut dan pernah belajar tahun 2000 bagaimana nak menggunakan otak kita dalam tidur. Malam mencari mimpi mungkin. Itu yang Tabah sebagai orang yang faham sikit-sikit psikologi. Dalam malam pun kita mencari ilham, mencari inspirasi, mencari solusi kepada masalah kita. Sebab ini namanya sleep thinking, sleep working. Bekerja, berfikir semasa tidur. Itu ada satu bidang ilmu ya. Check it out. Tabayun, cuba cek. Apa maksud Tok Bah dengan sleep thinking? Rupanya dalam masa tidur kita berfikir untuk mencari solusi kepada permasalahan yang kita hadapi. Luar biasa. Ini satu anugerah Allah kepada semua manusia. Our mind, our brain is still functioning while we are sleeping. Untuk ini yang ikut kajian yang Tok Bah baca, mungkin macam-macam dia punya penemuan yang lain. Orang lelaki 10% otaknya masih berfungsi masa tidur. Orang perempuan up to 70% of the brain still functioning while sleeping. Hebatnya Allah. Justru kita kena muliakan ibu-ibu kita, orang perempuan, sebab mereka sentiasa mencari jalan untuk memperbaiki keluarga, dan juga dunia dengan semasa dalam tidur pun. Sebenarnya ramai orang perempuan bangun tidur, ya Allah, satu malam saya tak tidur. Padahal kita tidur, kita nampak dia bersendar, dia mendengkur, tapi dia kata satu malam tak tidur. Why? 70% of the brain is still functioning, and mereka banyak cuba nak selesaikan masalah ataupun mencari jalan atau solusi dalam tidur sampai mereka rasa mereka tak tidur satu malam. So, kena faham kena faham. Bila Tok Abah dah faham sikit-sikit, bila dia kata satu malam tak tidur, Tok Abah faham. Yes, the mind is still working, dan mereka tak rasa, not deep sleep. Tidak, bukan tidur yang amat nyenyak, yang membawa kepuasan dan kata tu satisfaction kepada tidur. Tok Abah tidur 4 jam pun cukup satisfied, insyaAllah. Sebab laki-laki 90% otaknya tidur masa tidur. So, malam mencari mimpi artinya kita mencari idea, inspirasi, solusi, betulkan niat. Siang mencari erti, kita work it out. Kita bertindak, kita berusaha untuk mencapai apa yang kita impikan atau kita hasratkan, matlamatkan waktu malam. Malam dalam hadis disebut malam Allah cipta untuk rehat, untuk recuperate, untuk bermuhasabah diri. Gitu. So, point nombor 10, work-life integration. Ada sehat, ada sakit. Ada dunia, ada akhirat. Ada siang, ada malam. Ada gembira, ada sedih. Everything that happen to you will complete our life so that we become a more integrated and balanced person. Itu sebabnya kita kena banyak belajar, terus belajar, banyak belajar dari pengalaman sendiri. Dan tapi kalau nak ikut
belajar dari pengalaman sendiri, awak kena hidup 1000-2000 tahun baru dapat pengalaman yang cukup untuk cemerlang. Justru orang yang bijaksana belajar daripada pengalaman orang lain, dari kawan-kawan, dari dia punya grup, daripada dia WhatsApp grup, daripada buku, daripada Ustaz Google dan sebagainya. Dia belajar daripada sumber-sumber lain untuk menyingkatkan dan memendekkan proses pembelajaran, supaya tak perlulah belajar daripada pengalaman sendiri. Of course, your own experience is so valuable, so expensive, sangat mahal. Guru yang terbaik ialah pengalaman. Apatah lagi pengalaman sendiri. Alright? So, work-life integration supaya kita lebih bahagia, lebih seimbang, lebih dapat memberi manfaat kepada orang lain. Poin nombor 10. Okey ya. Dan program kita juga dibawakan oleh ni Tok Abah ni pergi Maha ya. Sabtu lepas Tok Abah pergi ke Maha di Serdang, dan Sabtu ni pun Tok Abah on duty. Tok Abah dijemput oleh Didi and Friends. Ada Didi and Friends ya. Mereka ni sebagai penaja kepada gerai-gerai yang kami terlibat, sebab kita ada kolaborasi dengan Didi and Friends. Didi and Friends and Tok Abah, kan nampak gambar Tok Abah tu kan, Didi and Friends. So kami di gerai Didi and Friends dengan dia punya show-nya, tapi kami gerai kami Shafas Trading ujung sekali. So produk yang ada di gerai kami Excel Plus Chocolate dengan Excel Pro. Ini untuk siapa? Untuk anak-anak umur 2 tahun sampailah anak-anak macam Tok Abah umur 80 tahun masih relevan. Dan tiap-tiap kali dan bila Tok Abah duduk kat situ, bila nampak Tok Abah pun ada. So semua pun terus beli ya, satu set untuk anak-anak, untuk diri, untuk keluarga. Untuk yang menghafal Quran, untuk yang mula dan lupa-lupa, atuk nenek mula lupa, mereka cuba. InsyaAllah. So mudah-mudahan ya. So sebab dalam ni ada vitamin C untuk ketenangan fikiran, untuk kulit, untuk immunity system. Dalam sini ada kolesterol, susu awal lembu, ada buah tamar, ada gula tak ada ya, sihatnya. Ada susu, ada DHA, ada lotus seed, biji teratai. Ikut kajian satu dunia, bunga teratai ada aura ketenangan. Orang yang stres tengok teratai, pegang teratai, duduk sebelah pokok teratai, akan dapat ketenangan. Hebatnya Allah, hebatnya Tuhan. So Tok Abah suka makan biji teratai dalam lencikan dan sebagainya, dan dia membawa ketenangan. Sini ya samalah ya, dalam bunga ros ada aura kasih sayang. Aura kasih sayang ada dalam bunga mawar, bunga ros. Aura menghalau setan, jin, iblis ada pada lada putih, lada hitam, pada daun bidara. That's why untuk orang Melayu, orang Islam di Malaysia, jenazah dimandikan dengan daun bidara. Kalau adalah ya, maka ni satu amalan uruf di kebanyakan tempat untuk menyah cemar gangguan-gangguan paranormal. Allah punya kuasa dan menghindarkan bau ya. Luar biasa kan. Apa lagi, apa ni, daun sirih jadi asbab ubat ya. Macam-macam lah. Daun kelo boleh merawat cacar ya, chicken pox ya. Ni semua hebat lah ya. Untuk mereka yang faham herbologis ya, ataupun faham tentang tentang tanam-tanaman ni, pakar herba, mereka masuk hutan, mereka senyum, tengok kanan, senyum, tengok kiri, sebab beratus sumber ubat-ubatan dalam hutan, sebab mereka pakar herba. Ya, itu jelas. Sebabnya salah satu herba yang Tok Abah sekarang terdanggukan ialah ada dalam Cordyceps Plus. Ni ada Cordyceps militaris, satu herba yang banyak antioksida, akan membantu pemulihan seluruh badan dengan izin Allah. Dan ada vitamin C plus. Ni Tok Abah dah amalkan 3-4 bulan ni, memang ringan sikit lah tulang-tulangnya. Tok Abah semayang pun dah semayang fardu normal lah. Boleh sujud rokok dengan agak selesa. Kaki orang 71 tahun ya, faham lah kan. Tapi Alhamdulillah Cordyceps Plus ni, dan ramai ya, ribu-ribu orang yang telah mencuba Cordyceps Plus ni. Bagus untuk kesihatan, untuk lenguh-lenguh, untuk lutut dan sebagainya. Itu masing-masing punya hasil. To many people it work that way, to some it doesn't work. So tengok ya. Okey, tip nombor 11. Tip nombor 11 yang untuk kita bahagia, ceria dan jadi aset kepada dunia. Buang sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita one by one.
Allah, ini Tok Abah mula belajar tahun 70-an apa sifat-sifat negatif diri aku, dan Tok Abah cuba nak atasi satu persatu. Kita tak dapat atasi semua kesilapan kita, kelemahan kita sampai mati. Because nobody is perfect, nobody is complete, everyone is work in progress. Banyak lagi sifat negatif dalam diri Tok Abah yang Tok Abah kena buang, kena kurangkan, kena urus, kena manage one by one. Dulu Tok Abah suka bertangguh. Contohnya lah, ya, masa muda-muda kadang delay sikit. Tapi lepas tu, no, I cannot do that. Because orang yang bertangguh, dia akan ketinggalan. Ya, Tok Abah pun segera buat. Ni kiasu lah in a way. Kiasu yang positif. Kalau semayang, ya, berjemaah, kita nak di soft pertama, soft kedua atau soft ketiga, ada pahala soft. Yang soft kelima, tak ada pahala soft lah. Dapatlah pahala berjemaah, besar pahala. Tapi pahala soft, pahala orang awal tak dapat. Kan ada, kalau semayang berjumaat, ya, datang awal dapat pahala datang awal macam pahala seekor unta. Kalau lewat sikit, seekor kambing. Kalau lewat sikit, pahala sebiji telur. Gitu. Tu maksud hadis tu. Jangan yang buruk. Tabayun. Check it out. Ya, jangan terima atau reject bulat-bulat. Ya. So, buang sifat-sifat negatif one by one yang menjengkelkan manusia. Yang bila manusia menyampah, takut-takut Allah pun menyampah. Ya, bila Nabi ditanya oleh seorang sahabat, Tok Abah ingat, ya, masa Tok Abah muda-muda belajar sikit-sikit lah kan daripada ustaz-ustaz di masjid, di surau. Ya Rasulullah, macam mana nak kita nak tahu Allah sayang kat kita? Macam mana kita nak tahu Allah sayang kat kita? Nabi SAW menjawab, mafhumnya, Allah akan kata kita orang yang baik dan sayang kat kita bila ramai orang kata kita baik. Bila ramai orang kata kita baik, maka Allah kata kita baik. So that is why kita kena buang sifat-sifat negatif yang menyebabkan orang menyampah. Awak yang sombong, orang menyampah. Bila orang menyampah, Allah pun benci. Sebab bila awak menyombong diri, manusia menyampah, Allah pun benci. Sebab sombong itu sifat, maaf ya, sombong itu sifat setan. Peribahasa Melayu pun kata bodoh sombong. So Tok Abah interpret salah satu interpretasi kan. Orang yang sombong ialah orang yang bodoh. Sebab orang yang pandai, dia akan humble, humility, tawaduk, merendah diri. Jadilah ibarat padi, makin berisi, makin tunduk, makin pandai, makin hormat orang, makin humble, makin merendah diri, makin tawaduk. Jangan ibarat ikut perangai lalang, ya, menegak saja, walau kosong, lalang tak ada faedah, tetapi tegak, sombong. Bila awak merendahkan diri, Allah angkat martabat awak ke tahap yang tinggi. Bila awak meninggi diri, Allah rendahkan martabat pada manusia pun menyampah pada orang yang sombong. So, Tok Abah pesan pada diri Tok Abah, salah satu sifat yang patut kita buang, yang Tok Abah pun usaha untuk buang, jangan sombong diri. Jangan sombong, jangan minta puji-pujian daripada manusia. Minta redha Allah. Ya, kalau kata ulama yang Tok Abah pernah sebut banyak kali juga, jangan cari piala atau puji-pujian ataupun kejayaan yang minta dimuliakanlah. Jangan sibuk cari piala. Piala akan membawa bala. Jom kita sibuk cari pahala, bukan piala, pahala. Ya, walaupun Malaysia dapat 7 pingat emas di Sukan Commonwealth, itu cerita lain. Ya, memang nak minta pingat mungkin sebagai lambang kejayaan. Itu ceritanya. Kita ucapkan semua atlet kita tahniah, ya. Malam Tok Abah tengok kita punya ya, main badminton, cuba berempas pula untuk dapatkan pingat emas untuk Malaysia, tapi kalah dengan Sen, ya. Syamala Abashak, whatever lah nama dia, Sen, ya, daripada India. Sen ni nombor 10 dunia. Si Eng ni nombor 46 dunia badminton player lah, single. Ya, yang Tok Abah dengar dia punya ulasan semalam. Jadi kita on paper memang Eng kalah lah kan, nombor 46 dalam dunia. Sen pula nombor 10 dalam dunia. So on paper memang Sen dah menang. Tetapi perjuangan dia punya kegigihan semalam kita amat tabik, amat puji. Ya, never give up sampai ke poin yang terakhir dengan luka lutut dan sebagainya. Dia cuba bersungguh-sungguh. Bukan senang untuk Sen menang. So that was good. Satu semangat yang Tok Abah sangat bangga jadi orang Malaysia menonton pemain badminton single kita semalam. Walaupun tewas dapat pingat perak, tapi dia punya kegigihan, itu dia.
Jom kita gigih. Nombor 11 tadi kan, membuang sifat-sifat negatif kita. Yang malas, yang bertangguh-tangguh, yang bangga diri, yang mudah komen orang. Mudah bandingkan diri dengan orang lain. Dan Tok Abah kata apa? Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan jadi kufur nikmat, tak bersyukur, jadi sombong. Kenapa aku sehat tak macam kawan-kawan aku yang umur 70-an? Sombongnya. Allah bagi sehat, awak sombong. Ya? Kenapa aku umur 70 masih handsome berbanding mereka yang nampak kereput? Sombongnya. Nampak? Bila kita membangga diri, kita sombong, itu perangai setan. Setan kan sombong sampai tak nak menerima Nabi Adam AS sebagai khalifah. Kau ni dibuat daripada tanah, ya, dan air dan api dan angin. Aku dibuat daripada api, takkan aku nak respect kau? Sombong. Maka Allah halau setan keluar daripada syurga, rendahkan martabat setan. Sebab bila kita sombong, Allah rendahkan martabat kita. So, point nombor 11, buang sifat-sifat negatif dalam diri kita one by one. We are all work in progress. Tapi ramai orang tak dapat atasi masalah negatif sebab mereka tak nampak mereka ada kelemahan. Aku okey apa? Atau Abah je sibuk kata kita ni ada kelemahan lah apa. Tengok orang lah. Aku sombong. We are all work in progress. Nobody is perfect. But as a team, we can be. Itu kata seorang sarjana dalam bidang team building. Yang Tok Abah baru, bukan barulah. Dah belajar 50 tahun yang lepas. Masa muda-muda dah belajar dah. Ya. Tetapi baru kita waruakan balik sekarang. Nobody is perfect, but as a team we can be. Tidak ada manusia pasangan yang hebat, tapi sebagai satu pasangan rumah tangga, maka kita melengkapkan, menyempurnakan kelemahan-kelemahan pasangan kita. Nobody is perfect. Suami tak sempurna, isteri tak sempurna, tapi Allah temukan dua manusia yang tidak sempurna untuk mengimbangi, untuk pesan-memesan, untuk melengkapkan. And we can become wholesome, bukannya sempurna, wholesome. Akan jadi serasi, akan dapat tolong-menolong, akan dapat kesebatian dan kesajian roh. Ya, maka akan bahagialah rumah tangga walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Gitu ya. So, jom hisap diri. Aku ni kadang-kadang mudah sentap, aku ni sombong, aku ni tak boleh mengalah, aku ni mudah bersangka buruk, aku ni nampak buruk dulu, aku ni check it out. Ya, aku kadang berfikiran negatif. Ya, sebab Tok Abah sebut untuk pesan pada diri, jangan fikir negatif di rumah, di tempat kerja, di mana-mana. Jangan kata orang lain bodoh. Bila kita banyak kebodohan dalam diri, kita mudah nampak bodoh orang lain. Bila kita banyak kebusukan, banyak sangat buruk dalam diri kita, kita mudah nampak keburukan orang lain. Kalau banyak baik dalam diri kita, kita mudah nampak baik orang lain. Ya, kata Ali radhiyallahu anhu, orang yang hebat ialah orang yang sentiasa menghisap dirinya, nampak kelemahan keburukan dirinya dan cuba atasi kelemahan keburukan dirinya sampai tak ada masa nak tengok keburukan orang lain. Tok Abah bagaimana, anda bagaimana? So, tip nombor 11 untuk jadi orang bahagia dan membahagiakan, buang sifat-sifat negatif dalam diri kita one by one. Cukuplah poin tu kan? Okay, right? So, ingat, program kita hari ni dibawakan, tabung korban tadi, ada sahabat dari tabung korban. Why not? Ya, ada ramai orang yang mungkin tak sebab berkorban pada tahun ni, kita menabung untuk musim depan ya, 1445 Hijri, kita 1444 juga hujung tahun ni, kita raya haji depan kita akan berkorban. So, mula menabung. Tok Abah dengan adik-beradik pun sedang dah mesyuarat. Kita nak sembelih lembu sebagai satu keluarga. So, kita ada 2-3 cara lah. Kita boleh sembelih lembu melalui pusat macam tabung korban, ataupun kita beli lembu, kita sembelih sendiri. Sebab ada adik-adik Tok Abah yang memang pakar sembelih, pakar melapah ya. Ada adik ipar Haji Lee yang dia Terengganu, dia biasa sembelih lembu. Dia ada parang yang memang sembelih orang tak pernah ya, sembelih lembu ya. So kita niat nak sembelih lembu. Mungkin kita adik-beradik ada yang masih hidup, ada 10 orang yang masih ada. So mungkin kita ya, dengan pasangan, dengan anak cucu, kita kumpul-kumpul duit untuk buat 2-3 ekor kot. Boleh. Kita mampu untuk 2-3 ekor. Ya, anak-anak saudara pun ramai yang hebat-hebat.
Ya, so kita nak kumpulkan sekarang. Katalah satu bahagian RM750. 10 bulan, maka RM75 sebulan, 10 bulan cukup untuk berkorban. So jom kita menabung ya. Dan salah satu caranya ialah tabung korban. Ada link tu. Tadi Tok Abah nampak sahabat dari bertabung korban, memberi salam pada Tok Abah. So jom Tok Abah jadi dutanya ya. Jadi duta, jadi jurucakap tabung korban. So tahun lepas pun, tahun yang musim yang lepas, Tok Abah dengan Tok Mak pun melakukan ibadah korban melalui tabung korban. Jom ya, kita sama-sama menabung from now ya, untuk dapat berkorban. Sebab salah satu ibadah sunnah yang sangat-sangat digalakkan, disukai oleh Allah ialah melakukan ibadah korban. Sangat mulia, sangat hebat, akan membantu kita di dunia, kita bantu orang, dan bantu diri kita di alam barzah, di alam akhirat. Okey ya, dan ingat webinar, dua webinar yang sponsor kita yang program pagi ni. Satu is 20 Ogos, selalu Tok Abah nak ingat 20 April, 20 Ogos iaitu webinar Mental Perkasa 2.0. Jom kenali diri. Kenali diri. Tok Abah semalam pun repair balik nota, dah hantar nota tu untuk buat e-book ya. Dah hantar dah. So mereka yang attend webinar Jom Kenali Diri ni, Perkasa Mental Kenali Diri, akan dapat e-book. Nilainya sangat mahal. Yang beratus-ratus kalau nak jual kat pasaran, tapi dapat percuma. Workbook dapat, dan kita akan berwebinar selama kurang lebih 3 jam. Tak salah Tok Abah 9 pagi sampai 12 tengah hari, hari Sabtu ya, 20 Ogos. Ya, dah beratus orang yang mendaftar, dan kita pun ada sistem affiliate. Kalau anda bawa geng-geng, dah sama ada awak dapat attend secara percuma ataupun dapat duit poket lah, imbuhan, dapat commission sajalah. Dan Tok Abah difahamkan, commission dia tengok rate nya daripada RM20 sampai ke RM40 seorang dapat. Kalau bawa seorang kawan, oi, tinggi commission tu. So saja-sajalah nak galakkan orang nak join kita punya program pada 20 Ogos ya. Mental Perkasa 2.0 iaitu kenali diri. Macam mana nak ubah diri, nak muhasabah kalau tak kenal diri? Macam mana nak improve, nak moving forward kalau tak kenal diri? Macam mana kita nak kenal orang lain kalau diri kita pun kita tak kenal? Tak kenal maka tak cinta. That's why ramai orang yang tak sayang dirinya sebab dia tak cinta, tak kenal diri. Dia tak sayang, sabotaj, cakap kotor, tak jaga kesihatan, lepas tu dia tak jaga ibadah. Tu sabotaj. Isap okok, yang benda yang bukan-bukan, makan tak diet dan sebagainya. Ini sabotaj diri sebab tak sayang diri, sebab tak kenal diri. Tak kenal maka tak cinta. Tok Abah dulu masa muda-muda belajar silat ya. Guru silat kata, badan kita ni amanah Allah. Tok Abah kata yes. Jadi amanah Allah ni kita wajib jaga. Jadi belajar self defense ni pun satu kewajiban untuk mereka yang ada peluang. Tok Abah pun bersemangat belajar silat. Guru pertama, guru kedua, guru ketiga, tamat. Tok Abah belajar tentang silat, tamat. Ya, alhamdulillah, tamat tu maksudnya sampai tutup gelanggang lah. Upacara tutup gelanggang. Belajar takkan tamat sampai bila-bila. Ya, okey. So nak wrap up. So Tok Abah akan mention kita akan berhenti kat nombor 13 sebab rukun sembahyang ada 13. So nombor 12, elak dendam kepada sesiapa, kemaafan dendam yang terindah. Lagu tu Tok Abah suka seni katanya ya, kemaafan dendam yang terindah. Kalau kamu nak balas dendam kat orang lain, maafkan dia, doakan dia, bagi hadiah dan buat baik kat dia, happy depan dia. Dia akan rasa boleh jadi gila orang yang aniaya kita. Aku sabotaj dia supaya dia sengsara, tapi dia happy. Dia bagi aku makan, dia bagi aku hadiah, dia ceria depan aku, dia puji aku depan orang. Apa bangsa Tok Abah ni? Bangsa Jawa. Ya. Apa bangsa Tok Abah ni? So sebenarnya kata my sifu, my professor psikologi Muhammad Kamsah, if you want to revenge, you have revenge on someone, forgive them, be good to them, be nice to them, be happy in front of them, and give them present. Mereka akan jadi gila. Betul juga tau. Kita sabotaj orang, kita buat buruk kat orang, ya, kita buat naya kat orang, tapi orang tu buat baik kat kita, doakan kita, puji kita, bagi hadiah, belanja makan, ceria depan kita. Tak gila kita jadinya. Bukan kita lah, awak. Tak digila awak. Kita tak nak gila. Elak dendam kepada sesiapa, kemaafan dendam yang cakap senang lah, kau tak kena. Tok Abah dah sebut banyak kali
Memaafkan orang lain sebenarnya awak memberi anugerah pada diri, awak rawat diri awak. Ramai orang sakit sebab dendam. So, rawat diri awak, kuatkan diri awak, positifkan diri anda, buka pintu rezeki. Jadi orang yang positif dengan memaafkan. Bila memaafkan orang lain, awak jadi baik, awak sehat, awak jadi cemerlang, awak beruntung, awak dapat terbuka pintu rezeki. Awak orang sayang, awak Tuhan sayang, Allah sayang. Bila awak maafkan orang, elak dendam. So, memaafkan orang tu bukan nak selamatkan orang yang kita maafkan, nak selamatkan diri kita. Faham ke faham? Jangan kata cakap senanglah tak kena. Siapa kata taubat tak pernah kena? Mana ada orang yang tak pernah kena uji? Kalau orang tak pernah kena uji, Allah tak sayang. Okey, last. Taubat akan repeat besok ya. Yang nombor 13, berhenti kat nombor 13. Ya. So, kita semua suka dibelai, suka dipuji. Semua orang suka dibelai, suka dihargai. Habis kadang orang tak belai kita, tak puji kita. So, point nombor 13. Hargai, puji, ganjari diri kita sendiri. Walaupun orang kadang-kadang tak ada masa nak puji kita, kita puji diri kita. Bukannya sombong, bukannya riak. Kita habis kerja, dah masak. Not bad lah. Sedap juga masakan aku. Itu puji diri. Salah ke? Not bad lah. Aku masak sedap juga ya. Mi segera ni campur dengan itu, campur ini dengan telur, dengan sayur, dengan apa nama whatever lah ya. Jangan masuk daun ketum ya. Kita masak not bad lah masakan aku. Itu memuji diri. Salah ke? Janganlah kita berbangga sombong-sombong. Tentang memasak serah padaku. Tentang masak ni I am the best cakap kat dunia. Itu sombong. Boleh tahan jugalah masakan aku. Melukis, kita melukis. Boleh tahan, cantik juga lukisan aku. Itu maksudnya puji diri. Berdosa tak? Tak adalah. InsyaAllah. Itu sebab kita tak sombong. Cuma, not bad lah lukisan aku. Bukannya, I am the best. Itu cerita lain. Ya. So, nak tunggu orang hargai diri awak, puji awak, ya, lewat. Kadang nak tunggu orang bagi hadiah, tak sempat orang nak bagi hadiah kat kita tiap-tiap hari. Ya, kita buat benda yang positif. Awak kan jadi dia. Aku nak bagi hadiah kat aku dengan makan nasi campur yang best. Dengan makan nasi ayam. Dengan chicken chop. Tok Abang kadang ganjari dia. Tok Abang ganjari dengan makan yang yalah yang elok. Ya. Lepas tu Tok Abang kadang beli pen. Tok Abang sekarang ni sibuk nak cari peluang nak pergi ke kedai pen, nak beli pen. Pen dah ada beribu-ribu. Tapi pen yang favourite dah hilang. Hadiah orang tu, ya, hadiah birthday my staff tu Tok Abah hilang ya, warna merah. So Tok Abah mungkin misplaced. Tok Abah nak beli pen baru, nak gantikan. Tok Abah suka menulis kan, mencatat. So I like a good pen. Dan pen yang ada tu banyak dah habis dia punya dawat ya, dia punya ink. Tok Abah nak beli dia punya refill. Itu nak apa tu? Nak bagi hadiah. Tok Abah dapat satu hadiah pen Montblanc, lebih kurang 20 tahun lepas dapat hadiah. So Tok Abah sangat sayang pen tu, tapi dawat dah habis. So Tok Abah nak bagi refill. Refill pun dalam RM25 kot. Refill dia pun RM25. Mungkin dah mahal sekarang, Tok Abah tak tahu. The last time I bought kat airport RM25. Satu refill. Refill kau. Kalau pennya tak tahulah berapa harga, sebab Tok Abah tak beli. Orang bagi hadiah, ya. So Tok Abah akan bagi hadiah pada dia. Tok Abah suka beli buku. Tapi ujung-ujung ni ramai orang bagi hadiah. Pergi ke Yadim dapat hadiah buku, pergi ke kementerian sana dapat hadiah buku. Ya, kawan Tok Abah Dr. Narima beri Tok Abah dah ada 10 buku kot hadiah daripada Dr. Narima ya. So banyak dapat hadiah buku, dan Tok Abah sangat menghargai orang yang bagi hadiah buku. Because buku itu sumber ilmu. Buku itu guru. Sebabnya Tok Abah dipesan oleh ayah Tok Abah, hormati guru, hormati buku. Jangan langkah buku. Tok Abah takkan letak buku matematik, buku sains atas lantai, langkah buku. No. Bukan mesti buku agama aja kita tak boleh langkah, tak boleh letak atas lantai. Buku matematik, buku sains, buku apa pun Tok Abah tak akan letak atas lantai, akan letak atas meja, akan hormati. Buku kita hormati, maka kita akan dapat keberkatan ilmu, apatah lagi cikgu. So bila kita hormati cikgu, doakan cikgu, maafkan cikgu, berbakti pada cikgu, akan dapat keberkatan ilmu insya-Allah. So Tok Abah berhenti kat nombor 13 ya. Saya tu
hargai, puji, ganjari diri secara berimbang untuk sentiasa happy dan jadi aset kepada keluarga, masyarakat, majikan, pada negara, pada dunia, insyaAllah. We must be happy. Try to be happy today, guys. Today is Tuesday. Happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy holiday, happy travelling day, happy recuperating day. Kalau anda yang sakit, maka ikut nasihat doktor, ya, tenangkan fikiran, maafkan semua orang sebagai doa, sebagai ikhtiar, dan banyak istighfar sebagai ubat kepada segala penyakit, insyaAllah. Okay? So guys, illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.